Saya punya review simple je. Benda elok kita kata elok, benda tak elok kita kata tak elok. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, minggu lepas masa hari pelancaran saya dah buat review tentang Proton X50 Premium, tetapi memandangkan ramai orang nak tahu yang pasal executive punya sebab dia lebih mampu milik. Okey, perbezaan dengan Premium tak salah saya 10,000 saja. So kita akan buat review untuk Proton X50 Executive yang berharga tak salah saya 80,000 lebih sahaja. Check it out. Okay guys, inilah dia Proton X50 version Executive. Okay, kedua terendah. Yang paling murah ialah Proton X50 Standard, dan yang kedua ialah Executive, ketiga Premium, dan keempat adalah Flagship. Okey, so apakah perbezaan? Ramai nak tahu, nak compare yang Standard dan juga Executive. Okey, perbezaan harga antara Standard dan juga Executive lebih kurang 5,000 sahaja. 78 tak salah saya, dan juga 83,000 kalau tak salah saya lah kan. Tapi beza dia memang 5,000. Okey, apakah perbezaan luaran yang kita boleh dapat? Okey, enjin yang sama, 1.5 multi-point injection, bukan direct injection. Direct injection hanya untuk Flagship. Perbezaan pertama antara Standard dan juga Executive adalah dia ada front sensor. Nampak? Dia ada dua front sensor untuk Executive. Okey. Sama juga dengan Premium lah. Premium ada front sensor juga. Jadi perbezaan pertama antara Executive dan juga Standard adalah front sensor. Okey, dan yang kedua adalah dia menggunakan LED fog lamp untuk Proton X50 Executive berbanding dengan Standard. Okey, enjin yang sama, horsepower yang sama, newton meter dan torque yang sama. So kita boleh anggap maintenance untuk Standard dan juga Executive adalah sama. Okey, untuk Executive sport rim dia menggunakan single tone, single color, menggunakan tayar GT, rim bersaiz 17 inci 215 60 17 berbanding dengan Premium menggunakan rim 17 inci. Okey, antara Premium dan juga Executive perbezaan dalam 8 ke 9,000. Okey, jadi korang boleh pilih lah nak yang Executive yang lebih mahal 5,000 daripada Standard, ataupun Executive juga yang lebih murah 8,000 daripada Premium. Okey, so Premium dapat 18 inci, jadi tayar lebih mahal compare dengan Standard dan juga Executive. Executive menggunakan tayar 17 inci yang lebih mampu milik. Okay, untuk full review tentang design keseluruhan semua boleh tengok video saya yang ke atas ni, kat link ni, pasal Proton X50 Premium. Okay, korang boleh tengok kat sini yang saya dah explain tentang semua benda ni, tentang carbon fiber, air diffuser, fake air vent kat tepi ni. Korang boleh tengok. Okey, satu benda yang saya baru perasan ialah air vent di belakang tadi, yang ni adalah fake tau. Okey, fake. Tetapi untuk depan dia ada air circulation depan dia. Nampak depan? Depan pun ada juga kan? Nampak? Depan ada air vent. Okay, ada air vent tepi ni. Dan memang air vent tu untuk air curtain dia masuk kat belakang ni. Okey, untuk air vent tu nampak tak dia ada lubang kat belakang ni? Nampak tak cahaya tu? Maksudnya angin memang masuk dari depan and kena di sini. Maksudnya dia potong angin. Okey, maksudnya dia lebih aerodynamic. Bukan fake lubang ni. So korang pergi test drive ni boleh tengok lubang ni. Okey, apakah perbezaan lagi antara Standard dan juga Executive? RM5,000 apa yang anda bayar selain fog lamp dan juga selain fog lamp dan juga sensor depan. First, seat yang leather. Dia menggunakan kualiti leather yang sama dengan Flagship dan juga Premium. Kualiti yang sama, cuma color lain. Premium dan juga Flagship dia ada color merah sini. Tapi untuk Executive dia menggunakan color hitam. Untuk Standard dia menggunakan kain. Okey, dia menggunakan kain. Ini dia menggunakan leather. Tepi sama macam Premium, cuma bukan color merah. Okey. Tepi sama dengan Premium, cuma bukan color merah.
stitching, real stitching kat sini. Kali hitam, soft touch. Basically executive dan juga premium sama, dalaman dia lebih kurang in term of material, cuma color dia bukan color merah lah kat sini. Okey, apa lagi yang anda dapat? Untuk premium, untuk executive. Untuk executive, meter dia adalah analog, sama macam standard. Sama macam standard, di mana tapi untuk premium dia menggunakan digital, analog. Apa lagi perbezaan dia antara standard dan juga executive? Executive mempunyai 4 airbag, di mana standard hanya mempunyai 2 airbag. Masih juga mempunyai high proton. Teknologi head unit ni sama dengan standard. Kalau korang beli standard yang murah 5,000 pun dapat high proton. Ni dalam dia. In term of quality, build quality, anda boleh tengok video saya yang berkenaan dengan yang premium tu. Saya dah explain detail pasal dia punya build quality, finishing. Ni part atas pun digunakan getah fake stitching, bukan leather, getah stitching yang tipu. Tetapi yelah, kalau stitching yang tipu dekat getah nampak lebih real compare dengan setengah kereta tu fake stitching dekat plastik. Sasah plastik tak boleh stitch, tak boleh jahit kan. So macam biasa, seat ni memang sedap. Kualiti konsol tengah sama macam premium, sama macam flagship. Apa perbezaan dia lagi? Perbezaan dia ialah dia punya aircon berbanding dengan premium. Standard dan executive, aircon dia ialah manual, bukan automatic single climate. So untuk premium dan juga flagship memang dia automatic single climate. Ini dia menggunakan manual, tapi manual dia sama design macam yang premium, cuma tak ada automatic lah, dia cuma kena pulas manual. Button, tekan button memang cantik, memang sedap, memang ketat. Saya tengok dalam grup Facebook semua kan, ramai kata kualiti dia kurang semua. Sekarang leather, kualiti dia kurang semua berbanding dengan banyaklah kecaman-kecaman. Saya tak tahu kenapa rakyat Malaysia memang nak mencari keburukan kereta ni. Tetapi kita compare apple to apple, tak payah ambil premium. Depan ni premium tak payah ambil premium, kita ambil yang executive cukup. Compare dengan yang highline punya HRV, saya boleh katakan ini harga dia 80 lebih. Compare dengan 115,000, tak salah saya HRV 115,000. Perbezaan berapa ribu tu? 25,000, 20,000 lah. 30,000 perbezaan dia. Korang datang sentuh, datang sentuh dan rasa material dia memang beza. Tengok bunyi dia, memang bunyi yang kedap tau. Korang boleh nampak tak? Kalau plastik yang murah dia bunyi kerekang, dia bunyi tak sedap. Ini dia bunyi macam getah yang langgar dia punya damper tu. Dan tutup dia pun sedap. Bunyi ni memang bunyi bass. Ini aircon dia. Dia yang menggunakan teknologi yang digunakan juga oleh Volvo. Ini saya tengok ni. Tengok dia punya ni, ketat. Tak macam setengah brand tu. Bukan saya nak memuji Proton, tapi saya minta sangat-sangat anda semua datang dulu sebelum buat conclusion. Harga kereta ni mahal. Orang nak kata flagship mahal, lebih 100,000, fine. Tetapi namakan saya satu kereta yang ada autonomous parking tu yang harga bawah 200,000. Even bawah 250,000 pun saya tak ada. 103,000 ini paling murah untuk flagship. Alah, mahal lah bang, lebih 100,000. Sebab itulah Proton dia buat ada 4 variant dalam dia. Ada aircon semua. Material plastik, plastik dan juga soft touch, lembut kat sini. Sebab tu Proton dia buat 4 variant, dia tak buat 3 variant macam brand lain. Sebab dia buat flagship tu untuk orang yang nak rasa, dia nak cater market Merc dengan BM ni. Dia nak tarik customer dari, in term of marketing, dia nak tarik customer yang BM dengan Merc ni masuk ke segmen kereta Malaysia.
Okay, and dia juga create yang murah macam ni, 70,000, 80,000 untuk cater market-market yang duk beli Myvi selama ni, even Perodor, untuk naik sikit ke yang lebih berkualiti. Itu strategi Proton. Okay, dia bukan saja nak buat empat model, dia nak cater dua segmentation kat situ in term of business strategi lah. Okay, lebih cantik daripada X70. Dia menggunakan leather punya seat bucket belakang ni, seat file belakang ni. Okay, dua USB. Dia menggunakan 3 USB, satu di depan, 2 di belakang. So kalau kata tak cukup abang 4, kau bawa lah power bank sini, cukup lah tu. Okay, in term of seat memang selesa, sama macam premium. Okay, leather, ada cermin kat situ, nampak tak? Dia mengurangkan kita punya claustrophobic. Setengah budak-budak kan nak tengok luar kan. Okay, atas hitam, ini pandangan depan ni. Skrin ni kecil sikit berbanding dengan premium, sama macam standard 8 inci. Jadi inilah dia, leather. Okay, seat dia memang cantik geng. So saya harap janganlah anda, saya pelik kenapa anda kata mahal. Nak murah macam mana, 40,000 ke? Kita dah kacau segmen lain lah kan. Jadi jangan risau, Proton dia buat 4 variant. Okay, dengan pintu dia, saya suka tengok pintu. Dia buat 4 variant untuk cater semua market. Untuk orang yang nak upgrade from Perodor punya version ataupun Proton dan sebelum ni. Oh, kedap geng. Dan juga dia nak cater juga segmen geng-geng tycoon yang duk beli BM, beli Merc semua tu kan. Dia nak cater target market tu untuk beli yang flagship. Jadi kalau saya tak mampu, beli yang 70,000 punya. Kalau saya mampu, beli yang 100,000 punya. Enjin lebih kurang sama, 1.5, dua-dua sama, 3 silinder. Dan ada pula orang kata 3 silinder ni alah tak elok lah apa. Anda tahu tak, BMW X1 pun menggunakan 3 silinder. Okay, BMW yang harga 250,000 lebih tu menggunakan 3 silinder. Compare lah dengan kereta ni yang harga 70,000. Okay, okay, ini dia punya carbon fiber. Kita tengok video sebelum ni saya share. Okay, dia saya rasa ni fake sebab saya ada garu hari tu, cala. Jadi itulah pandang pertama kita untuk Proton X50 Executive, kedua yang termurah selepas standard, perbezaan 5,000. Jadi untuk korang sana yang nak kata benda tak berkualiti, ada yang kata lampu belakang ada gap lah, apa benda lah, datang tengok dulu kualiti. Okay, compare apple to apple. Tak payah compare apple to apple, compare kereta ni dengan contohnya segmen yang lebih tinggi. Contohnya macam BMW X1. Okay, BMW X1 ataupun Toyota RAV4. Anda boleh tengok saya punya review tentang Toyota RAV4. Toyota RAV4 tu C segment SUV. Okay, bukan saya nak kutuk tapi compare. Okay, datang tengok Toyota tu berharga lebih 200,000 lebih berbanding kalau yang ni paling mahal pun flagship 103,000 je bang. Honda Civic pun 115 kot dulu, 1.8 je. Okay, sampai situ dulu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Saya punya review simple je. Benda elok kita kata elok, benda tak elok kita kata tak elok. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Sampai situ dulu. Assalamualaikum, selamat menonton.